Okey, selamat pagi, salam sejahtera. Abi tahu telo be bak mengetengahkan amalan ataupun penjagaan tradisional ya selepas bersalin untuk kaum Melanau, dan Persatuan Melanau Sibu telah bekerjasama dengan pihak pustaka untuk merealisasikan ataupun untuk berkongsi macam mana kita menjaga si ibu yang selepas bersalin dengan cara-cara penjagaan tradisional. Okey, kami Persatuan Melanau Sibu telah ditubuhkan ya untuk info, telah ditubuhkan pada tahun 1958 dan sekarang Persatuan Melanau Sibu telah berumur 63 tahun. Dan untuk makluman, ahli Persatuan Melanau Sibu telah terdiri daripada pelbagai latar belakang dan berasal dari pelbagai tempat di seluruh Sarawak. Dan ahli-ahli kami terdiri daripada Mukah, Dalat, Matu Daro, Pulau Bruit, Belawai, Rajang, dan mereka telah berhijrah ke sini dan telah menubuhkan Persatuan Melanau Sibu bersama dengan ahli-ahli dari Kampung Nangkat Sibu. Dan untuk makluman, setakat ini Persatuan Melanau Sibu mempunyai kira-kira 800 ahli yang telah berdaftar. PMS juga mempunyai 16 ahli jawatankuasa dan 8 orang ketua zon. Okey, pada petang ini kita akan membuat perkongsian cara-cara menjaga si ibu yang telah bersalin. Seterusnya kita akan berkongsi macam mana ya proses-proses untuk menjaga ibu bersalin selepas 3 hari bersalin lah. Dimulakan dengan menyapu minyak lalak ataupun minyak kelapa daripada kepala. Tujuannya disapu dekat ubun-ubun. Tujuannya adalah untuk mengelak angin ataupun angin yang tidak bagus daripada masuki ubun-ubun kepala si ibu. Dan seterusnya bidan akan mengurut seluruh badan si ibu sehinggalah ke ibu jari, dan selalunya si ibu akan digalakkan untuk menggunakan stokin ya, ataupun diikat ibu jarinya dengan kain hitam untuk menandakan ataupun mengelakkan proses pelanggaran. Macam mana Kak? Untuk pelanggaran kaki, untuk menjaga kaki dari terlanggar sesuatu yang di mana boleh menyebabkan pendarahan ataupun meroyan kalau mengikut Kak Bidan kita ya. Dan seterusnya ibu jari juga diikat dengan kain hitam dengan ketat ya, supaya senang bagi bidan tadi mengetahui di mana badan si ibu akan kembali normal di samping menjaga ibu jari daripada terlanggar. Okey. Proses kedua, buah dada. Kena urut. Urutan untuk buah dada gunanya untuk mengembangkan air susu. Tujuannya adalah untuk melancarkan air susu si ibu ya. Okey. Dah diangkat siap semua tu. Kita perlu buat sesuatu untuk perut dia. Boleh duduk. Duduklah. Selepas proses mengurut seluruh badan si ibu, perut si ibu akan ditapal ataupun tapal. Untuk makluman ya, tapal adalah terdiri daripada bahan-bahan seperti minyak kelapa, kapur, sirih dan juga limau nipis. Dan selepas itu bahan-bahan disapu pada perut si ibu dan kemudian bengkong akan dipasang dengan ketat ya, untuk mengembalikan bentuk asal badan si ibu. Kita boleh lihat proses
proses memasang bengkong. Okey. Di perut ibu ni kita buat simpan okey. Ini tadi kapur sirih sudah dicampur dengan lemon nipis. Okey, Ya. kita tampal di perut dia. Tampal di sini. Sapu-sapu di seluruh perut ya. Sapu di seluruh perut. Sebelum dia tadi kita kena buat minyak tadi dah. Udah disapu tadi kan. Kita sudah buat minyak. Kita akan ikat dia macam ni. Tuan-tuan dan puan ya, kalau kita lihat ya, cara ikatannya pun ya, ada caranya tersendiri. Tujuannya adalah untuk memastikan perut si ibu tidak kembang ataupun selepas proses bersalin tadi. Dan salah satu daripada tujuan bengkong digunakan adalah untuk memastikan perut ataupun peranakan yang kembang selepas bersalin akan kempis ya, ataupun kembali ke bentuk asal. Okey. Ini digunakan untuk Proses bertungku. Bertungku untuk di badan, simpan di sini. Untuk bantuan untuk bahagian ini. Tujuannya untuk menghancurkan darah. Boleh kita cerita sikit Kak, apa yang kita guna, sama ada kita masih menggunakan bata yang ataupun secara tradisi yang digunakan oleh nenek moyang kita dulu? Bata ni pun boleh, kita boleh pakai juga untuk bata, untuk buat ini. Untuk tradisi orang lama-lama dulu memang pakai bata. Kadang boleh pakai botol. Botol, kita buat botol tu simpan air panas di dalamnya, kita tekap-tekap macam ni juga. Bata ni tadi kita panaskan dulu, simpan dalam kertas, kita buat macam ni supaya dia tak terlalu hangat atau panas. Tak terlalu panas lah. Tujuannya untuk melancarkan darah di bawah ini, untuk membuang darah apa tu? Darah ugut kata orang atau ugut. Kita kena buat macam ni lah. Ya. Untuk membantu mengeluarkan darah bekuk tu tadi. Kita buat macam ni. Demikianlah tadi proses penjagaan. Ini adalah untuk penjagaan setiap hari sehinggalah ke hari ke 44 ya, Kak. Untuk penjagaan ibu bersalin. Itu aja proses tu. Ya, untuk makluman, sekarang kita pergi ke proses bertangas ya, iaitu susulan daripada selepas proses mengurut tadi. Kak Bidan akan menyediakan bahan tangas ni. Okey, apa bahan-bahan yang perlu digunakan untuk proses bertangas tu, Kak? Bahan-bahannya adalah upak, sirih, daun pandan,
daun limau nipis, buah limau nipis pun boleh, dengan apa ini, bunga kenanga macam tu. Kita simpan, kita masak dulu yang ni. Pas masak bila mendidih kita buat macam ni dekat dia orang ni. Nanti pastikan naik panas betul-betul lah Kak. Ya, betul-betul mendidih. Kita gunakan wap ini untuk bertangas. Nah, tutup macam ni. Ini adalah proses bertangas ya, secara tradisional di mana kita menggunakan tikar mengkuang untuk di mana si ibu akan duduk di atas bangku kecil dan ditutup dengan tikar mengkuang selama bersama dengan 20 minit. 20 minit ya. Dengan air rebusan herba ya. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan peluh yang tidak baik dan di samping boleh membuang angin ataupun meringankan badan si ibu selepas bersalin. Dan difahamkan proses bertangas ini akan dilakukan pada hari ke-30, tetapi ada juga yang memudahkan untuk minggu ke-20 pun boleh. 20 boleh juga Kak. Terpulang kepada kesihatan si ibu itulah. Okey. Agak-agak berapa minit tu Kak? Ini lebih kurang 20 minit. 20 minit ya. Sampai dia berpeluh. Dan selepas 20 minit tadi, saya difahamkan juga di mana air yang telah suam ataupun sejuk tadi boleh digunakan untuk mandi ya Kak? Untuk mandi. Ya. Terus dipakai untuk mandi lah. Okey. Yang dinamakan mandian herba Kak? Ya, untuk makluman ya, setiap kali mandi ataupun setiap hari mandi Kak, sehingga habis proses berpantang lah. Menggunakan daun herba ni tadi. Okey. Kita tunggu angkat, berangkat. Okey, proses dah lah. Okey, bahan minyak tu kita pakai minyak murian untuk sapu di badan dari kepala sampai ke hujung kaki. Sapu di tangan, sapu di semua selepas mandi. Ini minyak murian. Nah, ini buah pala ni, selain daripada untuk disapu, selain daripada yang ni, kapur sirih ni tadi, kapur sirih campur dengan limau untuk disapu di perut, untuk membuang melembutkan perut kita yang lepas salin, mengecutkan rahim. Kita juga boleh pakai minyak pala, buah pala ni. Buah pala ni kita buat daripada pala, air, cuka. Buat sendiri kah? Buat sendiri, saya homemade. Jadi yang ini kita sapu ke perut. Ke perut untuk mengecutkan rahim juga. Selain daripada ni lah. Yang ini kita gunakan untuk apa tadi, bata, untuk menangkap perut tadi, untuk bertungku lah, ini khas untuk bertungku. Tungku ni juga bukan untuk di perut saja, boleh dibuat di semua badan, di tempat-tempat sendi-sendi, tekan-tekan yang semua tempat badan-badan kita yang kembang-kembang. Nah, sebelum nyetuk dipanaskan dulu, ditunuk, dibungkus dengan kertas bagus-bagus. Untuk di sepanjang kain, tengok rasa kita lah. Dia panas sangat ke tidak, sapu di dekat-dekat di badan. Memang berguna betul untuk menghancurkan darah. Tempat sini memang ditekan macam ini. Nah, ini kegunaannya. Minyak ini pun kita sapu dekat telinga, dekat kawasan telinga, untuk tangan ni tadi. Tujuannya untuk menutup ruang roma kita daripada dimasuki angin. Masuk angin. Nah, yang ini itu adalah bahan-bahan untuk kita buat bertangas. Bertangas atau sauna. Bahan-bahannya terdiri daripada daun sirih, akar muri, tai angin, limau, daun cingkeh. Ini bahan utama dia, upak murian. Upak murian bahan utama dalam proses bertangas. Nah, yang ini yang kita pakai tadi lah untuk yang bertangas tadi. Ini bahan-bahannya dengan daun pandan sekali. Gunanya untuk mengeluarkan peluh yang banyak dengan panas, untuk mengeluarkan angin dalam badan. Nah, kita bungkus dah siap-siap macam ni.
Okey. Ini gunanya, ini adalah kasai. Kasai atau lebih kurang namanya bedak sejuk. Bedak sejuk dibuat daripada beras pulut, kulit kayu, 3 serangkai, 3 sekawan, kulit kayu manis, buah pala dengan cengkeh, bercampur dengan bunga melo, bunga kasturi atau bunga melati. Kita kena cari bunga ni bunga warna putih. Dengan daun pegaga serta daun pandan, buah pulut, rempah tumis tu tadi, daun pandan, pegaga, bunga ini kita blender sekali, kita blender semua. Terus kita keringkan. Bila dah kita blender tadi kan kita keringkan, kita jadi serbuk. Untuk sapu di muka. Ini untuk sapu di muka, untuk sapu di badan, buang yang hitam-hitam di dalam badan, yang ini semua. Untuk yang kaki kita macam serah-serah pun boleh, yang macam tangan kita patu semut-semut tu, itu gunanya untuk sapu di tangan, untuk di kulit, untuk di badan, di perut kita yang hitam-hitam tu tadi. Ini guna dia, kita masa mandi lah kita pakai ini. Ini kasai. Yang ketiga. Ini bahan yang utama untuk ibu bersalin. Kalau pilihan ini yang nombor 1. Semua bahan di dalam ini lebih kurang 40 macam. Bahan yang dalam satu bungkus ni 40 macam. Dari yang ini, dari kecil-kecil ni kita ambil sikit-sikit jadi satu ini. Ini namanya air masak dengan atau air periuk. Dimasak, diminum pagi dan malam. Kegunaannya banyak. Mencuci perut, membersihkan perut, menguatkan otot-otot, menyihatkan badan, macam kisah dia yang urat boleh bersambung lagi, sebab pas beranak ni kita macam putus semua, banyak yang putus. Dia gunanya ada sambung urat, yang kembang akan dikempiskan, yang kempis akan dikembangkan, yang kotor dibersihkan. Dengan ada maksudnya lah, semua bahan-bahan ni memang ada maksud tertentu. Yang luka akan disembuhkan juga dalam ni. Bahan-bahan ni diambil, diminum pagi dan malam, segelas pagi, segelas malam. Diminum sampai 40 hari macam tu lah. Ini gunanya air periuk ni. Okey, yang ini Kak. Ini jus kunyit. Jus kunyit ni membantu proses dalam seminggu lah, untuk proses dalam seminggu ibu-ibu bersalin. Sebab masa tu dia orang susah nak berak, macam sembelit, takut, macam-macam lah. Yang ini boleh membantu melawaskan, untuk melawas. Di dalamnya untuk ada bahan kunyit. Kunyit tujuannya untuk membersih, awet muda pun ada dalam ni. Saya simpan bahan-bahan ni dengan manjakani. Memang untuk fitkan badan kita lah. Bercampur madu. Ini ada campuran madu. Diminum awal pagi untuk memudahkan proses pembuangan. Pagi-pagi lah ini diminum. Campurannya juga ada kunyit, halia, asam kendong, lada sedikit, dan madu. Sedap dimakan. Berapa jumlah yang perlu diminum? Sesudu kah? Ini kalau ikut 3 sudu untuk pagi. Pagi-pagi dia akan memanaskan badan juga. Membuang hanyir badan pun ada juga. Ini daun apa Kak? Inilah daun upak meruyan. Orang sebutkan nama tepus meruyan. Batangnya boleh diminum. Yang ini pun ada orang makan benda ni. Rasa pinang. Ini gunanya. Batang ini ada kegunaannya yang lain. Macam kita masak air dia. Kita campur dengan lada. Kita minum untuk ganti minum air sejuk kita semasa bersalin. Yang ini. Inilah upak meruyan.
Terima kasih kerana telah menonton program Sarawakana Festival pada hari ini. Sertai kami pada esok hari untuk menyaksikan program-program lain yang akan berlangsung sepanjang Sarawakana Festival 2021. Layari laman sesawang Sarawakana Festival untuk jadual program serta maklumat lanjut. Jangan lupa juga untuk sentiasa mengikuti dan like media sosial rasmi Pustaka Negeri Sarawak di Facebook, YouTube dan Instagram kami untuk mengikuti perkembangan dan pelbagai aktiviti yang akan diadakan.